Okey, Assalamualaikum Al-Harith. So, saya nak share dengan Al-Harith lah berkenaan dengan macam mana kita nak uruskan emosi kita ni. Sebenarnya perkara ni dia berlaku kat kehidupan saya sebab semua orang dia menghadapi masalah. Kalau kita kalau kita orang Islam kan, kita senang fahamlah benda ni. Contoh dalam Al-Quran Allah bagi tahu, saya mulakan dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bagi tahu dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2. Allah kata Allah jadikan hidup dan mati ni kat dunia ni, kita ni ada hidup dan mati untuk menguji kat kita. Allah kata untuk menguji kita siapakah yang lebih baik perbuatan dia. Maksud dia Allah nak uji, Allah jadikan kita kat dunia ni, tujuan Allah jadikan kita kat dunia ni untuk uji kita. Siapakah perbuatan dia lebih baik. Maksud dia perbuatan dia mengikut perintah Tuhan. So kalau kita orang Islam, kita percaya Al-Quran kan. Dalam ayat yang lain, Allah pun dah bagi tahu lah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah kata, kami ini pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ketakutan merujuk kepada musuh lah. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata, kekurangan jiwa ni maksud dia sakit, mati, dan kekurangan buah-buahan. Ini maksud dia tanaman kan. Kita kadang-kadang kita ada usahakan tanaman, kita ada usahakan lembu kambing, haiwan. So ada kekurangan dia, Allah kata Allah akan uji. Wa basyiris sabirin, dan khabar baik kepada orang-orang yang sabar, Allah bagi tahu. So saya pun menghadapi masalah dalam hidup, dan semua orang menghadapi masalah. Kita kena accept perkara itu dulu. So saya nak share ni apa pengalaman saya, macam mana saya tangani masalah-masalah tersebut dengan ilmu lah. So saya terdengar dalam audiobook berkenaan dengan Philip Zimbardo, satu orang dalam psikologis lah macam tu. Dia cakap masa ni ada 3 pecahan utama dan dia terbagi kepada 5 pecahan kecil ni ya. So masa ni kita kena faham ada past, ada now. Now ni sekarang, future ni akan datang. Past ni yang lepas lah. Cuma dekat past ni ada past positif. Ini kalau orang ingat cerita-cerita yang best-best, cerita yang lama-lama ni, dia akan jadi nostalgia tau. Lepas tu past negatif, maksud dia kisah-kisah lama yang tak menggembirakan. Stres lah. Kat sini stres Lepas tu lepas tu yang ketiga, yang seterusnya now time ni sekarang kan. Hedonistic ni orang dia sifat dia nak keseronokan sekarang. Fatalistic ni orang yang rasa powerless, dia dah tak ada apa-apa, dia rasa tak ada apa-apa kekuatan dah. Contoh ada orang yang macam ni, dia rasa tak berguna dah kan. Contoh nak bunuh diri kat sini lah. Future time ni dia teringat masa depan. Dia nak ada the goal. Dia ada goal masa depan yang dia nak dapatkan. So dia akan jadi future focus. Cuma kenapa orang jadi anxiety? Kita tengok definisi anxiety kan. Anxiety ni kebimbangan adalah tidak balas semula jadi tubuh anda terhadap tekanan. Ini adalah perasaan takut atau bimbang tentang apa yang akan datang. Dia ni mengharapkan masa depan tu ada sesuatu goal. Saya perasan kat diri saya ada goal kat masa depan tu. Kita nak sangat goal tu dapat. So nanti kita akan ada wujud satu perasaan takut, bimbang. Depression ni dia penyakit gangguan emosi yang boleh mempengaruhi kehidupan seharian seseorang. Mungkin digambarkan sebagai perasaan sedih, kehilangan atau marah. Dia berkenaan dengan past. Dia apa yang dia harapkan di masa lepas tu tak menjadi mengikut expectation dia. Apa dia punya kehendak dia. So dia akan depress lah, dia akan tertekan. Saya pun perasan kat diri saya macam tu. So that
kata kunci orang depressed ni sebab dia mengharap tu benda tu confirm jadi. Dia nak macam mana dia nak perkara tu jadi ikut cara dia. Sebab tu dia depressed, dia stress. Dia ada satu peristiwa yang mana yang dia harapkan tak menjadi ikut apa yang dia expect. So peristiwa tu kalau satu dia jadi beban emosi satu lah. Kalau dua jadi banyak dah. 3, 4, 5, 6. So dia tak boleh lepaskan. Dia tak boleh lepaskan peristiwa tu. Sebab tu jadi depressed. Dia jadi tertekan. Tetapi orang yang jadi anxiety ni pula kan, dia mengharap sesuatu yang dia confirm nak jadikan perkara tu jadi tau di masa depan. Dia nak benda tu ikut kehendak dia. Sebab tu jadi risau, bimbang. Sebab tu orang yang dia, kalau kita orang Islam, kita ada konsep tawakal. Tawakal ni maksudnya kita berserah urusan kita kepada Tuhan. Apa yang akan jadi di masa depan. Sebagai contoh, dalam rukun iman kan kita kena percaya pada qada dan qadar Allah kan. Sebab tu, kita ni manusia, kita kena faham hakikat kita sebagai manusia. Hakikat kita ni, kita boleh betulkan niat kita. Kita buat ni kerana siapa? Allah ke, manusia ke, ataupun lain-lain. Kalau kita buat kerana Allah, lepas tu kita kena usaha. Itu perkara yang kita boleh kawal lah. Usaha yang terbaik kita cari. Kalau kita nak belajar, kita cari mentor yang betul, orang yang betul. Kalau kita nak bekerja, kita bekerja dengan orang yang betul. Kita usaha. Tapi hasil di masa depan ni adalah qadarullah, perkara yang Allah tentukan. Kita tak boleh tentukan. Sebab apa? Ada orang dia usaha sikit dapat banyak, ada orang tak usaha langsung dapat. Ada orang buat banyak gila-gila tak dapat langsung. Sebab tu kita kena tawakal. Dalam agama kita ajar kita bertawakal. Serahkan urusan kita tu kepada Allah. Yang paling penting apa yang kita boleh kawal adalah niat kita dan usaha yang terbaik. Ahsanu amala. So kalau orang tu dia bertawakal, dia serahkan urusan tu pada Allah, dia dah tak ada mengharapkan confirm jadi tu. So dia tak adalah masalah anxiety. So itulah saya implement dalam jiwa saya, diam diri saya. So saya jadi hilang anxiety saya. Okay. So sabar, redha. Kenapa orang depressed? Sebab dia nak perkara yang lepas tu, peristiwa-peristiwa yang lepas tu ikut cara yang dia nak. So dia stres lah. Dia teringat peristiwa-peristiwa tu membelenggu dalam hidup dia. Sebab tu dalam agama Islam, kalau kita orang Islam, senang lah nak faham benda ni. Kita ada konsep sabar. Sabar ni maksudnya kita menahan diri daripada peristiwa. Kita sabar perasaan kita tu terhadap peristiwa tu. Dan kalau redha ni makam dia tinggi lah. Kalau Imam Al-Haddad beritahu, redha ni kita gembira dengan keputusan yang Allah bagi pada kita. So apa yang bagusnya kalau kita faham pasal perspektif masa ni, menyebabkan kalau dalam agama Islam kita, Nabi bagi tahu dalam ada beberapa hadis lah. Saya tak dapat nak sertakan, mungkin akan datang saya sertakan. Nabi bagi tahu siapa yang sabar dengan ujian Allah, Allah bagi dia pahala tanpa hisap. Yang mana dekat akhirat nanti Allah akan kan orang yang dapat nikmat ni, Allah akan hisap dia dekat akhirat. Allah akan tanya dia dua perkara lah. Mana sumber dia dapat dan macam mana dia gunakan nikmat tu. Kalau dia tak lepas pada dua perkara ni, dia akan kena azab. Mana kalau orang yang kena ujian, dia sabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah bagi dia pahala tanpa hisap. Maksud dia, sehingga kan Nabi kata dalam satu hadis tu, ada orang ni, orang-orang afiah, orang-orang yang sihat, orang-orang yang banyak nikmat dia kat dunia dulu, cemburu dengan orang-orang yang sabar dan redha dengan ujian Allah ni. Diorang dapat pahala tanpa hisap, yang mana diorang ni tak ada buku catatan amal dan diorang tak ada hisap dan diorang masuk syurga terus. So itu je lah perspektif masa yang boleh saya share hari ni. Terima kasih.